Didik TV KPM. Anda masih bersama kami di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas, cara untuk kita memproses coklat acuan. Jadi Cikgu Syaril, untuk segmen kali ini kita pun dah masukkan ke dalam cawan kertas dan juga kerajang emas. Seterusnya apakah langkahnya? Okey, langkahnya kalau kita boleh lihat, kita kena sediakan kotak ataupun bekas PVC. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita akan masuk dan susun ke dalam tadi cavity tray tadi. Okey. Jadinya Baik. Irfan pun boleh cuba terus masuk punya ke dalam ini masukkan ke dalam. masukkan terus ke dalam bekas tadi. Okey, jadinya bolehlah masuk terus. Okey, macam Ifan punya ada 4. Ya, ada 4. ruang. Ya, 4 ruang Okey. tu kita penuhkan, Irfan. Penuhkan semua. Okey, penuhkan semua. Okey. Saya pun akan penuhkan lagi satu kotak. Baik, kita masukkan. Ya, masukkan je. Itu Irfan Dari boleh. aspek kekemasan, Cikgu, macam mana kita nak pastikan yang kita letak dalam bekas ni memang cantik rupanya? Nampak Cikgu, dah terkeluar-keluar macam mana ni, Cikgu? Tak apa, sebab dalam Okey. membungkus ni terdapat pelbagai faktor. Antaranya adalah saiz cawan kertas tersebut. Okey. Kalau boleh diperhatikan, saiz cawan kertas ini mungkin terlebih besar sikit. Jadinya kita boleh sebelum memproses proses membungkus, murid-murid bolehlah memilih cawan kertas yang sesuai ikut berdasarkan bentuk. Coklat tu. Ya, bentuk coklat tersebut. Baik. Okey, kalau Ifan pun dah masukkan, kita tutup, Ya, Cikgu. kita tutup. Kita tutup coklat kita. Okey. Dan coklat kita ni perlulah disimpan di tempat dingin ataupun chiller lah, peti Chiller. sejuk. Okey, supaya dia lebih tahan lagi lama, Ya, Cikgu, ya. dan mengekalkan rupa bentuk lah produk tersebut. Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih Cikgu. Kita dah siap kita punya coklat, Cikgu. Apa lagi perkongsian Cikgu untuk segmen kali ini? Silakan. Okey, Irfan. Seterusnya, murid-murid setelah membungkus, murid-murid juga perlulah menilai produk yang telah dihasilkan. Oh, lepas siap kena nilai pula. Ya. Okey. Dalam proses penilaian ini, murid-murid kena mengetahui aspek dan kriteria yang perlu dilaksanakan. Antara aspeknya, Irfan, ialah rupa, tekstur dan rasa. Okey, rupa tu sebagai contoh macam ni, Irfan. Rupa Okey. tu kita tengok luaran. Silakan. Tengok luaran dulu, bentuk dia macam mana, rupa dia kan. Licin berkilat tak macam saya cakap tadi, licin berkilat, itu aspek rupa. Okey, untuk tekstur ni, Irfan, kata kuncinya adalah gigit. Gigit. Murid kena rasa, gigit dan baru tahu tekstur coklat ni macam mana. Oh, nampaknya hari ini saya dah murid, Cikgu. Ya. Jadi, bolehkah saya menggigit coklat tadi? Ya, untuk aspek dua aspek ni, Irfan, Okey. aspek tekstur dan rasa, saya nak Irfan gigit coklat ni dan secara tak langsung Irfan rasa dan Irfan boleh respon dekat saya sebagai cikgu. Saya pula yang akan menilai apa yang Irfan rasa, apakah yang tekstur yang Irfan rasa bila gigit tu. Silakanlah. Ifan dah tak sabar ni, Cikgu. Bawa makan ni saya nombor 1. Okey. Baik, Ifan akan mulakan dengan coklat yang Cikgu buat dulu lah. Boleh. Daripada separuh bulat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tidak ni kan? Bagaimana teksturnya? Ifan akan rasa. Gigit dulu, Cikgu. Ya, gigit. Okey, Ifan gigit. Bismillah. Gigit sikit. Okey. Bila gigit tu aspek tekstur. Bila Irfan mula mengunyah, itu adalah aspek rasa. Okey. Dua aspek berlaku serentak. Murid laksanakan di sekolah. Baik. Jadinya, Okey. Boleh Ifan berikan respon, Cikgu? ya. Okey, semasa Ifan memulakan gigitan yang pertama terhadap coklat ni, Ya. teksturnya keras. Ya. Okey, tetapi tidak kenyal. Maksudnya bila kita gigit tu, dia boleh cair dalam mulut. Dan Yes. yang kedua, ada kacang badar yang dihancurkan. Ya. So, kita dapat rasa tekstur yang sedikit rangup di situ. Ya. Bila Ifan rasa, coklatnya sangat manis dan dia pahit tapi tak terlalu pahit. Maksudnya dekat sini, coklat ni stabil rasanya. Macam food commentator lah, Cikgu. Okey. Bila Ifan dah rasa ni, Ifan nak rasa lagi satu boleh, Cikgu? Boleh. Selain sambil Irfan rasa kedua tu, saya juga akan menerangkan. Murid-murid di sekolah akan mengisi borang penilaian ni. Penilaian deria, Irfan. Borang penilaian deria ni murid kena isi lah. Setelah dia murid rasa, murid gigit tadi dan rasa, murid kena menulis. Menulis apakah dapatan kriteria yang perlu diisi dalam borang ni
dan perlu diserahkan pada guru. Jadinya Irfan bolehlah teruskan merasa. Baik, Irfan akan rasa pula coklat yang kedua. Tadi separa bulat cikgu dah buat. Yang Irfan buat tadi iaitu coklat berbentuk daun. Lagi sekali kita akan cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan izin Ya. Sedaplah cikgu. Okey. Macam biasa, tekstur coklat ni keras. Okey. Dan juga kita boleh lihat di dalam coklat ni ada kacang badam yang telah dihancurkan. Yes, betul. Jadi rasanya masih stabil, ada pahit, ada manis, tetapi tidak terlalu manis ataupun tidak terlalu pahit, rasanya stabil saja. Jadi selepas Irfan melakukan gigitan tadi cikgu, Irfan kena masukkan semua maklumat tadi ke dalam borang. Ya, borang penilaian diri Irfan. Jadinya borang tu setelah murid isi, Irfan, murid perlulah menyerahkan kepada guru. Okey, baik. Selepas itu cikgu, bila Irfan dah hantar, contohnya Irfan dah hantar, okey cikgu, inilah borang penilaian tadi, apa yang akan berlaku seterusnya? Okey, proses seterusnya adalah saya sebagai guru, saya akan menilailah dan akan menyemak jawapan dalam borang penilaian tersebut dan saya akan menentukan bahawa murid tu dapat memenuhi kriteria yang seperti yang saya inginkan. Baik. Seperti dalam buku teks ataupun modul pentaksiran kerja khusus Irfan. Jadinya sebagai seorang murid, kita kena pastikan setiap langkah dalam proses melakukan coklat acuan tadi kena betul lah cikgu. Ya, mesti. Misalnya cikgu, ada proses yang salah dilakukan oleh murid-murid dan dalam penilaian cikgu tu bagaimana cikgu akan berikan komen dan sebagainya? Okey, penilaian saya Irfan sepanjang amali bermula daripada permulaan tadi Irfan, daripada kita mula-mula tadi daripada pengenalan bahan mentah, daripada penyediaan alatan, daripada kita menimbang bahan mentah, memproses tu Irfan, saya sebagai guru saya akan menilai satu persatu. Semua aspek akan dikira. Langkah demi langkah. Okey, setelah saya menilaikan langkah demi langkah, melihat murid buat bagaimana murid buat dan saya akan memberi markahlah di situ. Setelah murid memproses hingga selesai, murid juga tadi membungkus, pun saya nilai juga. Sampailah macam Irfan tadi buat, sampai rasa. Sampai rasalah saya akan menilai murid tersebut. Sampai Irfan dah gigit tu, baru cikgu habis. Okey, dah selesai penilaian. Baik cikgu, nak tahu juga bagaimana untuk kita menyimpan coklat acuan kita dengan baik. Di manakah? Kalau menyimpan produk coklat acuan ni, Irfan, yang sebaik-baiknya adalah coklat ini perlu disimpankan dalam inkubator ataupun chiller lah. Okay, supaya dia dapat mengekalkan rupa bentuk coklat tersebut dan dapat memastikan coklat ini dalam keadaan yang segar lah. Okay? Dan pastikan suhu penyimpanan dia betul. Suhu penyimpanannya betul dan juga coklat acuan ni dapat distabilkanlah supaya jangka hayat dia lebih tahan lama. Okey, dan untuk makluman coklat ni jangan disimpan dalam peti sejuk beku. Jangan. Kenapa cikgu? Okey, kerana apabila simpan dalam peti sejuk beku, dia akan dia dapat mengeraskan dengan cepat Irfan. Tapi rasanya terlalu keras je? Ya, dia akan memberikan satu ais. Dia akan membentuk ais pada permukaan coklat. Kita tak mahu permukaan ais tu pada coklat. Jadinya kita nak dia dalam keadaan suhu peti sejuk. Peti sejuk. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Sesuai sahaja untuk tahan lama. Terima kasih cikgu atas perkongsian pada hari ini dan jom kita dapatkan sedikit rumusan. Silakan. Okey, rumusan yang saya boleh buat Irfan, kalaulah saya perhatikan Irfan buat daripada mula sampai habis tadi, saya boleh bagi cemerlang lah. Cemerlang cikgu? Cemerlang lah. Itu penilaian kepada saya lah? Ya, pentaksiran murid? Ya, pentaksiran murid. Okey. Jadinya kalau ikutkan berdasarkan saya punya rumusan, murid memang kena memahami daripada permulaan coklat acuan, daripada bahan mentah, alatan, memproses, membungkus, menilai dan kebersihan Irfan. Ini yang juga murid kena faham. Bila dah buat, mesti bersih. Betul. Kalau sahaja. lepas kita buat, jangan tinggal bersihkan dulu sebab aspek kebersihan kena jaga juga. Okey, terima kasih lagi sekali cikgu. Dan bagaimana untuk rakan-rakan saya di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan?
Di mana cikgu? Di Delima. Di Portal Delima. Baik. Terima kasih dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Syaril, tentunya kepada Cikgu Ros juga kerana bersama kami untuk episod hari ini. Diharapkan ilmu yang telah diberikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton, cara untuk kita melakukan coklat acuan. InsyaAllah ada sekitar jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.